Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan Syafi hari ini. As you can see, rumah aku dah malam. Seperti dijanjikan bulan lepas, episod lepas. Ya Allah. Okey. Aku janjikan kat korang aku akan cerita pasal cerita seram kali ni. Tapi kita still kena makan juga, betul tak? So, aku beli mangga ni, and aku dah nak tidur dah sebenarnya sekejap lagi, dah mungkin sejam 2 jam lagi. So sebelum tu aku nak cerita sikit lah. And kalau korang perasan kat belakang aku sekarang ni, bilik aku tu bilik tidur aku. So aku akan biarkan pintu tu terbuka time kita tengah baca cerita nanti, sebab adalah sebabnya. Okay, sebelum tu aku nak sediakan mangga ni dulu. Aku nak pergi apa? Nak pergi potong lah. Nak sediakan kuah dia. So kejap je. Okay. Okey, sambal yang aku buat ni memang senang gila. So, korang perlukan cili. Okey, bahan kedua kita perlukan ialah kicap masin. Lepas tu, gula. Dan mangkuk lah. Okey, aku suka potong macam ni. Potong panjang. Lepas tu, potong hiris nipis-nipis macam ni. Tapi pastikan korang punya pisau tu tak tumpul lah macam aku ni. Aku punya tumpul sangat lah. Macam merepek jadinya. So dia lagi halus, dia lagi sedap tau. Okay, cepat-cepatkan. Alright, masukkan dalam mangkuk. Masukkan gula kasar. Ikutlah banyak mana korang nak kan. Kalau tak nak diabetes tu, ambil sikit-sikit je. Lepas tu masukkan kicap masin kita tu. Dan gaul. Macam tu je. Dah siap 3 bahan. Alright, jom kita makan. Okay, as you can see, kita punya mangga Thailand, mangga cokonan. Kau tahu tak sebiji yang tadi aku tunjuk tu, harga dia dekat RM20 Malaysia. Tu yang sedap tu. Kat sini bukan tak ada mangga, sini ada mangga, tapi mangga kat sini dia mangga yang manis, yang gebu, mangga apple daripada Colombia. Ui, ni kat nai. Kemai ni kun. Yang bestnya dia tak berapa pedas sangat. Sebab cili dia aku tak sebiji je. Korang dah tengok tadi kan. Macam nak cerita lah kalau untuk ngunyah. Bayar. Dah tu lah. Tak. Hai, dah ready ke? Tapi sebelum tu, kita ambil mulut sikit lah. Okay, so kita try dengan ini. Korang rasa seram tak? Ke korang jadi mengantuk? Ataupun, kau duduk terbang kat muka kau lagi ni, kenapa? Hey! Korang hajar betul lah. Aku tengok aku dah peluh dah. Kau ni kan, buat masalah dah. Okey, ambil moon balik. Nampaknya kita kena gelapkan sikit lagi sebab banyak sangat serangga-serangga ni. So aku nak cerita korang 2 kisah ni yang berbeza. Satu ni berlaku pada masa dahulu, yang satu lagi berlaku pada masa recently lah. So kisah seram pertama aku yang berlaku recently lah. Ini aku nak cerita pasal pintu belakang tu. Aku buka tu kenapa kan? Kisah dia sejak setahun 2 tahun, sejak ni lah corona ni, aku duduk nampak kelibat. Kau nampak dari bilik aku tu
kat bilik aku tahu kak, aku rasa nampak macam kelibat hitam daripada bilik air ke sini, ataupun kadang-kadang kat atas, macam tu. Aku tak pasti sama ada itu betul apa yang aku nampak, ataupun sebabkan aku duduk edit kan. Bila edit kan depan komputer kan, betul cahaya komputer tu masuk mata. Lepas tu mungkin lah bila korang tengok ke tepi ke kanan, betul korang nampak macam ada benda terbang-terbang. Korang perasan tak kalau macam korang kalau korang buat macam ni kan, squint your eyes like this, macam kecil-kecil mata, lepas tu korang tengok dekat cahaya. Lepas tu korang nampak macam ada benda macam mikroskopik, macam terbang-terbang kan kat mata. Korang buat macam ni buat macam ni tengok cahaya, korang mesti akan nampak benda-benda tu. So bagi aku mungkin inilah benda yang kelibat yang aku nampak tu. So sebab tu aku buka pintu belakang ni. Mana tahu sebab tiba-tiba korang ternampak apa-apa ke, korang bagi tahu aku. Sementara aku cerita pasal kisah kedua ni. Itu kisah pertama. Kisah seram tapi bagi aku tak seram sebab aku skeptical. Okay, sebab dia tak ada bunyi. Dia kalau ada bunyi dia macam gedebak-gedebuk ke orang jalan-jalan kaki tu. Itu mungkin menambahkan lagi rasa yang seram tu aku lah. Tapi sebabkan nampak je, tak ada bunyi apa pun kan, no sound effect. So aku macam, you know what, it could be my eyes only. I've had this experience before when I was a kid, so I learned. Okay, so kisah kedua kita ni, aku cuba untuk serius Boleh ke saya jadi serius? Kurang ajar, kau terbang lagi kat lalat. Dia bukan lalat, dia serangga. Serangga terbang, kau tahu tak? Dia terbang kena. Okay, fokus. Kisah seram kedua kita. So kisah kedua ni berlaku masa aku waktu remaja, adolescent kan. So sekolah menengah rendah dulu. Aku rasa aku darjah pula, tingkatan 2 macam tu. Tingkatan 1. Masa tu aku tingkatan 1. 13 tahun, okay. And Syaz masa tu dia sekolah rendah lagi. Dia tengah sekolah rendah. And masa tu ada 4 orang je kat rumah. Yang lain-lain tu pergi belajar lah, pergi kerja lah kan. So diorang tak ada kat rumah. Bermangga. Cerita sebenar-benarnya lah kan. Sebenarnya kita orang ada adik ke-6. Yang last kali ni adik lelaki. Tapi adik lelaki kita orang ni dia meninggal masa umur dia 7 bulan. Nama adik aku ni Saif. Anak comel Saif ni. Dia meninggal sebab dia kena paru-paru berair. And kenapa aku cakap berbisik ni? Cerita sedih. Astaghfirullahaladzim. Masa dia lahir dulu Saif, dia ada paru-paru berair. So dia kena duduk ke hospital. And duduk je ke hospital sampai umur 7 bulan, sampai dia meninggal. And waktu-waktu ni kita orang kan selalu lagi melawat dia kan. Mak aku pula masa tu tengah mengajar sekolah menengah kan. So dia pun tak selalu sangat boleh pergi ke hospital kan, time dia tengah mengajar tu especially. And kita orang lah selalu pergi melawat Saif ni. Kadang-kadang kakak aku seorang je, tapi selalunya kita orang 3 orang lah. Kena selalulah ada orang jaga Saif tu. Sebab dia baby kecil-kecil kan, kesian dia kan, perlukan kasih sayang daripada keluarga, betul tak? Sampai satu masa ni Saif pun, aku tengah cerita sedih, kau duduk terbang kat muka aku. Kau dah menyakitkan hati aku, kau tahu tak? Kau keluar banyaknya. Aku dah tutup tingkap lah. Okay, kat mana aku cerita tadi? Okay, so satu hari Saif pun menghembuskan nafas dia terakhir. And itulah adik kita orang seorang tu dah pergi kan. Redha lah. Esoknya tu hari pengebumian adik kita orang kan, Saif. Lepas tu satu keluarga pun kena dah pergi ke pengebumian. So pengebumian. Okay. Kan, so esoknya tu hari pengebumian dia. And kita orang kenalah pergi ke kubur kan. Kubur dia dekat KL, ke kawasan KL tu. Sebab dia masa tu pun dia duduk kat hospital dekat KL tu, HKL tersilap aku. Tak kisahlah kan, aku dah tak ingat sebab benda tu dah berlaku dah lama sangat kan. And hospital kat KL lah. So dia pun dikebumikan dekat kubur kat KL.
Okay, so esoknya tu kan satu family lah pergi ke kubur kan, nak untuk kebumikan adik kita orang kan. Lepas tu kan dah nak sampai dah dekat kubur tu, kakak aku bagi tahu. Dia kata, Umi, kau tengah period, boleh ke masuk kubur? Nak buat macam mana kan adik hang ni? So masuk je lah. So dia masuk kubur. Lepas tu ritual dijalankan seperti biasalah kan, ritual untuk pengebumian untuk secara Islam lah kan. Ritual bahasa Melayu apa dia? Ritual tu dengar macam lepas tu pengebumian tu dijalankan macam biasa lah kan. Lepas tu dah habis. Seram tak? Kau ingat dah habis, ini baru permulaan, okey? Ini nak cerita ni. Okey, so kakak aku ni dia kan datang period masa tu kau. Lepas tu kan dah habis tu, kita macam kena tunggu sikit. So kau tahu lah kan, aku jenis yang tak tahu duduk diam kan. Lepas tu kau ajak kakak aku, jom lah kita jalan sikit ke nak tengok kan. Lepas tu kan kakak aku macam mula-mula dia macam tak mau kan, tapi bila aku dah ajak kan, sebab aku cakap aku sedih kan, aku nak jalan-jalan sikit kan, nak ambil nafas kan, nak ambil udara sikit kan. So dia pun ikut aku, dia pun terpaksa join aku lah. Lepas tu join lah, kita orang dorang berjalan kan, tinggalkan family tu kejap dekat kawasan adik kita orang dikebumikan tu. Kita jalan lah macam lorong kecil tu kan. Lepas tu kat tepi-tepi lorong tu ada kubur-kubur orang lain tau. Lepas tu masa jalan-jalan kan, jalan-jalan tarik nafas tu, aku tak nampak, aku perasan satu kubur tu. Aku perasan kubur tu macam kecil gila. Batu kapan? Batu kubur lah. Batu, batu yang orang meninggal tu letak batu kan. Aku tak tahu nama batu tu apa, tapi batu kubur lah. Senang cerita batu kubur. Lepas tu aku macam interested, kenapa batu ni kecil, yang lain semua macam saiz besar-besar kan. Lepas tu aku pergi tengok kan, budak ni baru meninggal, baby. Lepas tu kakak aku pun dia tengok tu rasa sedih kan. So aku kata, tak apalah, jomlah jalan lagi. Sekali jalan-jalan kan, jalan lagi tu, nak ambil nafas lagi tu. Lepas tu nampak kubur yang kedua ni pula. Okay, kubur ni daripada batu kubur tu, dia pun meremang. Kenapa? Kau nampak ada apa-apa tak kat belakang tu? Tak tahulah. Okay, whatever. So kubur ni dia kelabu tau. Lepas tu ada nama dia Amirah ke apa benda tak. Sometimes nama budak perempuan kan. Aku tengok umur dia, rupanya budak ni dia meninggal umur dia 8 tahun. Macam ya Allah, kesiannya, sedih lah kan. Aku tengok tu, ya Allah, umur macam lebih kurang syas masa tu kan. Ada lelaki, dia terbang dia macam ni. So itulah cerita dia. Kita orang merasa simpati gila kan. And then kakak aku ni dicanangkan kat aku, Fafa, bacalah Al-Fatihah kat dia, kita sedekahlah Al-Fatihah kat dia kan, budak kecil lagi, kesian kan. Nak cerita juga, sebelum tu budak baby kecil tu pun kita orang sedekahkan Al-Fatihah. Lepas tu keduanya pun kita buat benda yang sama lah kan, sedekahkan Al-Fatihah. Tapi kakak aku ni, dia sebabkan period, dia tak boleh sebut. Dia kata kan, tapi kau tak boleh baca ayat Quran sebab sekarang tengah kotor kan, tapi mungkin boleh kot kalau baca dalam hati. So dia sedekahkan Al-Fatihah tu daripada dalam hati dia. Tapi aku macam tu lah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, macam tu kan. Betul ingat lepas daripada tu, orang panggil, orang kata, okey dah kita orang nak pergi dah kan, nak kena beredar lah kan daripada tempat tu. Lepas tu kita pun beredar balik rumah macam biasalah, makan-makan, buatlah benda-benda biasa. Okey, alright, so cerita kisah petang tu itulah berlaku. Alright, so malam tu kakak aku ni dia jenis otak bisnes. Okay, otak bisnes dia selalu buat benda lah. Dia selalu buat bereka-reka benda, bentuk-bentuk. Dia buat kotak kan, dia buat gula-gula dia sendiri. Lepas tu dia jual kat kelas dia kan, dia jual kat sekolah dia. Malam tu kita orang tidur lambat sebab aku tolong kakak aku, dia sediakan kotak, dia lipat-lipat kotak kan. Sambil-sambil tu kita orang sembang lah kan. Masa ni kita orang kat tingkat atas tau. Rumah kita orang ni ada 2 tingkat, tingkat bawah dengan tingkat atas. So bila dah malam-malam, bila waktu tidur, kita orang semua duduk dekat tingkat atas lah, tidur kat tingkat atas. Masa ni kan adik aku dengan mak aku memang sangat rapat. So diorang tidur satu bilik. And at the same time, masa tu kan aku belum balik lagi tau. Cerita pasal balik ni aku sebenarnya tak tahu bila aku balik. Betul serius cakap, aku tak.
Sebab aku tak pernah mimpi basah. Sampai sekarang, sampai dah tua, aku tak pernah mimpi basah. And suara aku tak pernah bertukar. Suara aku tak bertukar. Suara aku masa kecil, memang masa kecil-kecil suara aku macam nyaring lagi kan. Tapi dia tak pernah kan, macam esok paginya aku bangun tiba-tiba bergerak kan. Macam tak pernah. Dia bertukar tapi dia gradually, you know. Anyway, waktu ni juga aku selalu tidur bilik mak aku. Sebab bilik mak aku ada aircon. Bilik dia seorang je ada aircon. Lepas tu kakak kedua aku ni pun selalu tidur bilik mak aku juga kan. So maksudnya masa tu 4 orang ni tidur satu bilik. Bilik mak aku besar kan. So yang perempuan tu tidur atas katil lah kan. 3 orang tidur atas katil lah. And aku pula tidur dekat lantai kan. Kita ada lemek tu. Aku tidur dekat lantai kan. So tidur dengan mak aku dulu. Sampai umur 14 tahun tu aku ada bilik sendirilah. Okay, kembali balik kepada lipat-lipat kotak kan untuk kakak aku meniaga. Masa tu dah pukul 12 malam. So adik aku dengan mak aku dah tidur lah dekat dalam bilik kan. Tapi kakak aku dengan aku masih lagi berjaga. Kakak aku masa tu dia duduk macam ni. Duduk macam ni, duduk kat sini. Depan ni tangga. Ni tangga. Aku dekat sini. Saya duduk macam ni kan, sembang-sembangan dia kan. Lepas tu ada time tu kan kita orang tergelak. Kita orang antara adik-beradik, topik yang selalunya kita orang duduk bersembang pasal kisah-kisah lama kan. Kita orang macam reminiscing balik kan, teringat balik nostalgia macam tu, nostalgia macam ni. Ada time dia kita orang akan tergelak, ada time dia kita orang akan rasa sedih. Masa lepas kotak tu kita orang sembang lah pasal topik-topik macam tu kan. Sampai satu topik ni kita orang tergelak kan. Lepas tu dulu dia diam lah kan. Lepas tu 3 saat, macam lebih kurang 3 saat macam tu lepas kita orang gelak, kita orang terdengar ada suara budak perempuan tergelak dekat tangga. Ni tangga kat sini, tangga ni kat sini, kita orang kat sini. Aku ingat lagi 3 nada. Macam tu. Dua-dua kita orang tengok kat tangga. Lepas tu tengok kat masing-masing, tengok kat muka masing-masing. Terkedu. Kakak aku macam, kau dengar tak? Aku macam angguk. Aku ngangguk ya. Lepas tu kita orang letak kertas, lari terus masuk bilik mak aku. Tak tutup lampu, tak tutup kipas, tak tutup lampu. Lepas tu terus lari masuk bilik mak aku. Aku ingat aku terus masuk ke dalam lemek aku tu. Aku tutup macam tu lah. Takut. Lepas tu tertidur lah kan. Dah takut-takut tu tertidur. Okay, lepas tu dah tidur tu kan aku Terbangun tu sebab aku terdengar suara kakak aku duduk cakap kan. Dia duduk cakap dengan mak aku masa tu. Dia kata dia mimpi dia jumpa bapak aku bagi body compact powder tu dia bagi kat tangan dia, masuk kat tangan dia. Lepas tu dia buka-buka tengok, oh ini compact powder untuk budak-budak perempuan ni kan, umur 8 tahun 10 tahun je tu duduk guna kan. Lepas tu kan bapak aku cakap kat dia, Nuzha, kau ni dah kena badi. Lepas tu dia terus terbangun. Dia cerita kat mak aku kan. Lepas tu masa tu kita orang duduk terfikir kan, apa maksud mimpi tu kan? Ni sebab kita pergi kubur tu kot. Ingat tak budak 8 tahun? Lepas tu kita dengar suara tu pun suara budak-budak. Umur dia macam umur 8 tahun. Macam masuk sangat akal. Aku tak tahu aku nak cakap apa. Tapi sekarang ni dah okey lah kan. Tapi tu berlaku masa umur aku 13 tahun. Sekarang ni aku dah 33 20 tahun dah. And alhamdulillah tak ada apa-apa lah kan. Tak ada apa-apa yang berlaku kat aku, alhamdulillah. Kalau benda tu ikut pun alhamdulillah dia tak ikut aku. Dia memang tak minat kat aku kan. So mungkin dia fikirkan budak ni tak handsome lah. Macam not my type. Okay, I would rather go with your sister than your face. So, alhamdulillah lega lah orang tak minat kat aku kan. Alright, thank you very much guys for watching me. Aku harap korang tak mengantuk dengan cara aku bersembang ni, and tak terkekek-kekek gelak dan tak bosan. Whatever. Okay, thank you for watching guys. Over and out. Bye. Subscribe.